Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazir Aiman bin Fauzi, bernombor metrik 279219. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda mengenai pengurusan dalam Islam. Suka juga untuk saya kongsikan, pengurusan ini bukan sahaja melibatkan organisasi tetapi juga melibatkan individu. Misalnya pengurusan kewangan, pengurusan studi, pengurusan masa dan sebagainya. Apa yang dikatakan dengan pengurusan Islam ialah pengurusan Islam ni berkait dengan 3 perkara, iaitu manusia. Kita sebagai manusia seharusnya mematuhi undang-undang dan nilai syariah sebagai hamba Allah. Yang kedua ialah amalan. Kita seharusnya mengamalkan amalan yang baik dalam organisasi ataupun di mana sahaja. Yang terakhir ialah organisasi, iaitu tempat untuk kita melakukan perbuatan baik menurut undang-undang syariah. Misal kata, jika kita bekerja, kita mengamalkan perbuatan yang baik dalam syarikat kita ataupun tempat yang kita bekerja. Kita tidak mengamalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebelum membaca cerita lebih lanjut, suka saya kongsikan bahawa terdapat 4 fungsi utama pengurusan. Yang pertama ialah planning, iaitu perancangan. Yang kedua ialah organizing, iaitu penyusunan. Yang ketiga pula ialah leading, iaitu pengarahan ataupun mengetuai. Yang terakhir ialah controlling, iaitu pengawasan ataupun kawalan. Planning ataupun dikenali sebagai merancang. Apa yang dikatakan merancang dalam Islam? Merancang dalam Islam ialah kita melakukan sesuatu perkara semata-mata untuk Allah bagi mendapatkan keredaannya. Maksud merancang ialah proses untuk merumuskan tujuan untuk prestasi masa depan bersama dengan sumber yang diperlukan. Bermaksud, kita mestilah merancang kerana untuk mendapatkan keredaan Allah. Baiklah, saya akan bagi satu contoh yang mudah. Kita telah dilantik menjadi seorang pengurus di sebuah syarikat pengimport makanan. Maka sebagai pengurus, kita seharusnya merancang bagaimana kita mahu mengimport makanan yang baik. So kita sebagai pengurus, kita perlu melihat status halal makanan itu. Dan kita juga perlu tengok makanan itu adakah selamat untuk dimakan bagi masyarakat. Kesemua aspek-aspek itu adalah penting supaya dapat menjamin makanan yang berkualiti di samping mengikut nilai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Seterusnya, organizing. Dalam bahasa Melayu ini adalah menyusun. Membawa maksud mengatur tugas, tanggungjawab, accountability dan pokok tugas sumber untuk membolehkan organisasi melaksanakan aktiviti bagi mencapai tujuan. Baiklah, satu contoh yang saya nak bagi kepada anda ialah kita sebagai pelajar tak lama lagi nak exam. So, satu tindakan perlu dilakukan. Maka, hendaklah kita menyusun jadual kehidupan kita. Contoh, kita susun jadual belajar. Waktu bila kita perlu nak belajar. Seterusnya, kita pula kena tentukan siapa pula nak jadi tim belajar kita, supaya kita senang untuk berbincang. Dan kita juga perlu menyusun strategi bagaimana untuk mendapatkan keputusan yang baik seperti dekan. Bila kita dapat dekan ni, maka mudahlah kita untuk mendapat beasiswa. Tak perlu kita nak fikir hutang pitik-pitik. Seterusnya, di sebalik kesibukan hidup kita ni, kita juga jangan lupa menyusun bagaimana untuk kita rapat dengan Allah. Kita perlu menyusun ibadah-ibadah kita. Kita perlu meningkatkan ibadah kita. So, pentinglah menyusun ini ke dalam hidup kita.
Seterusnya ialah memimpin ataupun leading. So, memimpin ialah menghasilkan tindakan yang perlu untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh syarikat ataupun individu. So, bagaimana kita mau mengaitkan memimpin ini dengan Islam? Maksudnya, apabila kita memimpin, kita perlu ada etika yang dianjurkan oleh Islam seperti jujur, integriti, amanah, menepati masa, rajin dan sebagainya. Apabila kita menjadi pemimpin juga, kita mestilah mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita melaksanakan benda yang baik dan menjauhi perkara yang buruk. Kalau kita nampak dalam organisasi kita ada benda yang tak elok, maka gunakanlah kuasa yang kita ada untuk menegur. Jadi, inilah fungsi pemimpin. Pemimpin bukan sahaja untuk syarikat ataupun organisasi, tetapi juga dia perlu untuk memimpin para pekerja dia, sama ada untuk kerja dan agama. Maka itulah yang dikatakan mengenai pengurusan dalam Islam. Fungsi pengurusan yang terakhir ialah mengawal. Apa yang dikatakan dengan mengawal ialah mengawasi pekerja dan sumber supaya mereka berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi, dalam mengawal ini ada dua aspek yang paling penting, ialah amanah dan adil. Kita sebagai seorang pemimpin seharusnya meletakkan dua aspek ini dalam pekerjaan kita. Bukan sahaja untuk kepada diri kita, tetapi kepada para pekerja juga. Jadi, penting ke mengawal dalam Islam ini? Mengawal dalam Islam ini adalah penting kerana kita perlu kawal para pekerja kita supaya buat kerja. Tidak ada yang wujud curi tulang, tidak ada pekerja yang malas, kerana sikap ini akan menjejaskan produktiviti syarikat. Sebagai pemimpin juga, kita perlu mengawal aset syarikat dengan penuh amanah, bukan dengan cara menjual aset syarikat dan menambahkan hutang. Dan itu adalah satu perbuatan yang tidak amanah dan sangat keji. Kita juga perlu meletakkan nilai amanah dalam diri kita dan kepada para pekerja, kerana amanah adalah salah satu nilai yang sangat penting ketika dalam bekerja. Apa akan jadi kalau kita tidak mengawal para pekerja? Kalau dalam syarikat, kalau kita tidak mengawal para pekerja, produktiviti syarikat akan berkurangan, akan jatuh, keuntungan syarikat akan menjadi rendah. Kalau dalam sektor penguatkuasaan, jika pemimpin tidak mengawal para pekerja dia, akan wujud penyalahgunaan kuasa, rasuah. Rasuah ini juga boleh dikatakan telah menjadi budaya sejak sekian lama. Kerana apa? Tidak wujud satu kawalan. Bila tidak wujud kawalan, maka perbuatan yang negatif ataupun perbuatan yang tidak elok telah berleluasa. Maka di sinilah penting peranan pemimpin untuk mengawal para pekerja supaya mengikut objektif syarikat dan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Islam. Kesimpulannya, pengurusan Islam ni adalah penting, dan pengurusan Islam ni juga telah memberikan satu keadilan kepada semua golongan, tidak kira para pemimpin ataupun pekerja. Maka kita sebagai seorang umat Islam perlu mengamalkan pengurusan Islam dalam kehidupan seharian dan di tempat kerja kita. Semoga dengan perkongsian saya ini dapat membantu para penonton untuk mengamalkan pengurusan Islam. Terima kasih saya ucapkan.